Musim durian di balik pulau telah bermula sejak Mei lalu ketika Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Adakah pasarannya terjejas? Laporannya kita ke RTM Pulau Pinang. Terima kasih. Industri buah-buahan sedikit sebanyak agak terjejas ekoran sekatan pergerakan akibat penularan wabak COVID-19 hingga menyebabkan rantaian bekalan sedikit terganggu. Namun, adakah industri durian yang menjadi sumber kekayaan baharu negara menerima tempias yang sama? Wartawan Iqbal Hamdan ke balik pulau, lokasi popular penggemar raja buah itu di Pulau Pinang. Peribahasa jika ada hari, pasti ada nasi. Bertepatan dengan musim durian balik pulau kali ini, apabila mula luruh ketika PKP masih dikuatkuasakan. Hasil tinjauan saya diakui wabak COVID-19 memberi tamparan hebat buat pemain industri durian dan buah-buahan tempatan di kawasan utara ini. Salah seorang peniaga, Muhammad Syukur Abdullah berkata, peratus jualan berkurangan kira-kira 40% berbanding musim lalu. Namun, perniagaan tetap diteruskan dengan amalan norma kehidupan baru dan SOP ditetapkan. Garis panduan dia, kalau kereta banyak sangat, kita seorang akan pergi bagi tahu kat dalam kereta, suruh tunggu dalam kereta. Jangan turun lagi. Sini kalau ada tiga grup, sudah cukup. Yang lain tunggu dalam kereta. Satu grup akan keluar, kita akan panggil dia turun. Kita buat step macam tu lah. Kalau betul ramai sangat, kita buat susunan macam tu. Seorang lagi peniaga dari Kedah, Hanif Harun, turut merasai kesan sama. Menurut Hanif, dia yang biasanya mendapatkan bekalan durian dari Pulau Pinang perlu mendapatkan surat kebenaran untuk merentas negeri. Dalam tempoh PKP ni, SOP dia kita minta daripada Jabatan Pertanian ni lah, daripada balik pulau punya, minta surat untuk buat permohonan kita nak pasarkan bahan ni lah, supply makanan ni dengan cop daripada IPD balik pulau kan, untuk rentas negeri, ikut SOP lah kan. Bagi pengusaha kebun durian pula, ada yang menggunakan platform media sosial termasuk khidmat penghantaran ketika ini untuk memasarkan hasil kebun mereka. Walaupun musim durian telah tiba di ketika wabak COVID-19 melanda di negara kita, tetapi peniaga-peniaga tetap meneruskan jualan dengan mematuhi SOP atau garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan. Begitulah kita sebagai masyarakat seharusnya memainkan peranan masing-masing untuk menyekap penularan pandemik ini. Jangan sudah terhantuk, baru nak tenggadah. Iqbal Hamdan, RTM. Meski tiada jangkitan baharu COVID-19 direkodkan di negeri ini, pengurusan Masjid Abdullah Fahim akan terus melaksanakan SOP yang ditetapkan dalam melaksanakan solat Jumaat di masjid itu. Ia termasuk memastikan jumlah jemaah hanya seramai 15 orang selain mengambil suhu dan memastikan jarak sosial dipatuhi. Jelas Imam Masjid berkenaan, Zulkhairi Ramli, langkah berjaga-jaga itu diambil bagi memastikan tiada jemaah positif COVID-19 memasuki masjid itu. Dalam jumlah yang sedikit, kita tak pasti mungkin ada yang kita takutlah, khawatir mungkin ada pembawa kan. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga dan apa yang digariskan oleh pihak kerajaan tu kita laksanakan insya-Allah dengan secara ketat lah. Jelasnya, pihak masjid juga telah mengambil pendekatan secara penggiliran agar setiap pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid dapat menunaikan solat Jumaat pada minggu berlainan. Tidak hanya bergantung kepada pasukan polis, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKT Teluk Bahang mengambil inisiatif melakukan rondaan ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ia bagi memastikan penduduk mematuhi SOP bagi mengelakkan penularan COVID-19. Selain rondaan dari rumah ke rumah, petugas MPKT Teluk Bahang turut memberi nasihat kepada penduduk berkaitan kewajipan mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan.
orang YB kita yang sentiasa perhatian kan, duk main ziarah kita kan, kadang kan tanya khabar kan. Kita jadi walaupun kita tersekat dengan pergerakan, kita jadi seronok juga kan, sebab kita ada silaturahim kan, duk main ada orang main kita kan. Saya bersyukurlah penduduk di Dun Teluk Bahang ni majoriti dia mematuhi SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan sepanjang perayaan ni, dan mereka juga tidak menggunakan masjid untuk solat raya, dan mereka juga mengamalkan penjarakan sosial, face mask yang dibudayakan tu memang menjadi ikutan kepada semua, dan mereka juga cuba untuk nasihatkan keluarga mereka yang jauh supaya jangan pulang untuk elakkan COVID ni 19 ni merebak. Jadi itu antara sebab saya rasa pematuhan kepada SOP kerajaan perkenalkan ni agak tinggi di Teluk Bahang. Saya alhamdulillah bersyukurlah tu. Terdahulu, kerajaan hanya membenarkan ziarah Aidilfitri diadakan sehari iaitu pada 1 Syawal lalu. Saudara, denak dijaga penuh berhemat, burung kenari hinggap tidahan. Musibah juga satu rahmat, mengajar diri dekati Tuhan. Baiklah, pantun itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Pinang. Kembali semula bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih dengan perkembangan tersebut.